Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kumpulan kami akan mentangkan tentang analisis kehutanan wacana, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan bagi tugasan 3 GWCP 1042 penulisan akademik. Jadi ini ialah kumpulan kami. Yang pertama ialah Nur Ainul Hayati binti Yasinin dan yang kedua ialah saya sendiri Muhammad Afdal Amirin bin Kanin. Tajuk artikel yang kami ambil ialah isu-isu alam sekitar di Malaysia menurut pandangan pakar, satu analisis perbandingan berdasarkan tafsir Al-Misbah oleh Imaduddin bin Abdul Halim. Baiklah, keutuhan wacana dalam artikel merupakan, menurut Kamus Dewan, tahun 1996, keutuhan wacana bermaksud satu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Bagi yang pertama, keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan satu aspek yang penting kerana ini menentukan apakah sesuatu itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Asma Haji Omar, 1986. Keutuhan semantik ini boleh dilihat dari dua segi, iaitu yang pertama, hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, dan yang kedua, hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Bagi keutuhan semantik yang pertama yang kami jumpai dalam artikel tersebut ialah sebab dan kesan, seperti yang boleh dilihat yang telah ditanda dengan warna kuning. Kebelakangan ini terdapat isu-isu dalam alam sekitar yang semakin serius hasil daripada berlakunya penggunaan dan eksploitasi sumber alam yang tidak terurus. Itu merupakan sebab dan kesannya telah ditanda dengan warna hijau, iaitu kesan daripada eksploitasi ini telah menyebabkan berlaku pencemaran alam sekitar, dan ini boleh dirasai apabila pada pertengahan tahun 2010 terjadi pertambahan suhu dunia secara mendadak kerana penipisan lapisan ozon bumi. Dan yang kedua, kebenaran kesahihan luar jangkaan. Dalam teks yang kami temui, sebaliknya merupakan kelengkapan untuk mereka memikul tanggungjawab dalam kehidupan. Perkataan sebaliknya menunjukkan kebenaran, iaitu kesahihan luar jangkaan, iaitu dia menafikan teks yang di atas. Seterusnya, sebab dan hasil. Bagi sebab telah ditandai dengan warna kuning, iaitu perbuatan yang mencontohi akhlak Rasulullah mampu untuk melahirkan sifat insan dalam diri manusia. Bagi hasilnya pula, melalui sifat ihsan itulah mampu untuk menjauhkan sifat tamak dari seseorang. Dan seterusnya, syarat dan hasil. Syarat telah ditandai dengan warna kuning dan hasil telah ditandai dengan warna hijau, iaitu agar dapat mendidik industri. Seterusnya ialah ikatan ataupun berpasangan. Kesan daripada eksploitasi ini telah menyebabkan berlaku pencemaran alam sekitar, dan ini boleh dirasai apabila pada pertengahan tahun 2010 terjadi pertambahan suhu dunia secara mendadak kerana penipisan lapisan ozon bumi. Perkataan dan menunjukkan dua perkara yang berpasangan, iaitu mempunyai ikatan. Dan seterusnya, suasana dan perlakuan. Istilah Al-Bi'ah menurut lisan Al-Arab bermaksud rumah sesuatu kaum yang terletak di suatu lembah. Terletak di suatu lembah menunjukkan perlakuan. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik, iaitu makna dalam sebuah wacana, serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana. Bagi keutuhan leksikal yang pertama merupakan sinonim atau ekuivalensi leksikal. Dalam teks ini yang ditandai oleh warna hijau mempunyai ekuivalensi dengan yang ditandai oleh warna kuning, iaitu faktor-faktor fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia. Ia merujuk kepada faktor-faktor fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia. Seterusnya, pengulangan. Tanda yang ditandai dengan warna hijau merupakan pengulangan perkataan yang sama. Dan seterusnya, hiponim. Hiponim merupakan hiponim yang dijumpai dalam teks ini yang ditandai
Dengan warna hijau itu seperti pembunuhan, rompakan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menunjukkan banyak contoh dan seterusnya. Sekarang marilah kita lihat keutuhan fonologi yang terdapat di dalam penulisan artikel ini. Secara dasarnya, keutuhan fonologi ini dapat dilihat daripada 3 aspek utama, iaitu hentian suara, nada suara dan juga intonasi suara. Hentian suara berfungsi sebagai perbandingan antara 2 maksud yang berbeza di dalam satu ayat yang sama. Manakala nada suara pula berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut situasi dan juga keadaan. Intonasi pula merupakan penanda atau pemisah dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Keutuhan fonologi juga dapat dilihat di dalam penulisan artikel ini. Keutuhan fonologi hentian suara dapat dilihat di dalam teks yang telah saya sertakan di dalam slide ini, di mana penulis menggunakan tanda baca seperti koma dan juga titik nokta yang bertujuan bagi memperlihatkan perbandingan antara 2 maksud yang berbeza di dalam ayat yang sama. Berikut merupakan cara bacaan yang sebenar untuk ayat ini. Berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekitar Malaysia, alam sekitar atau persekitaran bermaksud faktor-faktor fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia. Ia termasuk tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, rasa, faktor-faktor biologi dan juga fakta-fakta sosial. Sebenarnya, keutuhan fonologi ini banyak boleh didapati di dalam penulisan artikel ini. Namun, kami menggunakan teks ini sebagai contoh untuk memperlihatkan keutuhan fonologi, contoh-contoh keutuhan fonologi yang ada di dalam artikel tersebut. Sekarang kita perlu memahami apakah itu sebenarnya keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merujuk kepada hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Oleh itu, wacana yang berkualiti perlulah memperlihatkan hubungan berdasarkan tata bahasa. Hubungan keutuhan wacana ini terdiri daripada kata rujukan, kata penggantian, kata penghubung dan juga elipsis. Keutuhan gramatikal mempunyai 4 aspek utama, iaitu penghubung, rujukan, elipsis dan juga penggantian. Penghubung menghubungkan leksikal dalam wacana yang menjelaskan hubungan makna antara leksikal atau perenggan seterusnya. Rujukan pula merupakan kata yang menggantikan sesuatu objek atau manusia, biasanya dikaitkan dengan kata ganti nama. Elipsis pula untuk mengelakkan pengulangan maklumat yang sama dalam ayat yang seterusnya. Manakala penggantian pula merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan juga klausa. Keutuhan gramatikal yang dapat kami kesan di dalam penulisan artikel ini ialah elipsis. Elipsis dapat dilihat di dalam teks ini. Istilah ini merupakan perkataan jamak muhsinin. Sifat muhsinin ini merupakan salah satu sifat yang menggambarkan kemuncak kebaikan yang dapat dicapai oleh seorang Muslim itu. Dengan erti kata lain, sifat ini mampu membentuk jiwa seorang itu ikhlas dalam melakukan suatu perkara dengan melihat natijah atau manfaatnya kepada orang lain tanpa memikirkan kebaikan sendiri. Jadi, penggunaan perkataan sifat ini di dalam teks ini merujuk kepada sifat muhsinin untuk mengelakkan pengulangan maklumat yang sama di dalam ayat yang seterusnya. Keutuhan gramatikal seterusnya yang dapat kami kesan di dalam penulisan artikel ini ialah penghubung, iaitu pengembangan. Di dalam suatu ayat ini, penulis menggunakan perkataan kerana
untuk mengembangkan idea asal ataupun idea yang ada di dalam ayatnya. Contoh ayat, kesan daripada eksploitasi ini telah menyebabkan berlaku pencemaran alam sekitar dan ini boleh dirasai apabila pada pertengahan tahun 2010 terjadi pertambahan suhu dunia secara mendadak kerana penipisan lapisan ozon bumi. Keutuhan gramatikal seterusnya yang dapat kami dapati di dalam penulisan artikel ini ialah penghubung, iaitu pengembangan, di mana penulis menggunakan perkataan sebaliknya. Penggunaan perkataan sebaliknya ini merujuk ataupun menunjukkan penentangan idea asal, idea utama ataupun idea di dalam suatu ayat itu. Contoh ayat untuk mengilustrasikan huraian saya ialah potensi yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia ini bukanlah tiket untuk manusia bertindak sewenang-wenangnya. Sebaliknya, merupakan kelengkapan untuk mereka memikul tanggungjawab dalam kehidupan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan berkaitan dengan kejelasan dalam artikel yang telah kami pilih. Secara umumnya, jelas bererti mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah-tafsirkan dan tidak samar-samar. Baiklah, sekarang saya akan membincangkan berkaitan dengan kejelasan dalam artikel. Baiklah, secara umumnya jelas bermaksud mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah-tafsirkan dan tidak samar-samar. Baiklah, antara elemen untuk memenuhi kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis adalah yang pertama, penulis mempunyai koheren dan juga kohesi yang mantap dalam artikel yang ditulis. Seterusnya, penulis artikel perlu mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan juga logik. Kemudian, menggunakan bahasa formal dalam penulisan. Artikel juga perlu ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan juga tersusun. Dan yang terakhir, penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Pertama sekali, kita perlu memahami maksud koheren dan juga kohesi. Menurut Mitchell Halliday dan juga Rakia Hassan 1980, kohesi merupakan pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Aspek-aspek penting yang perlu diutamakan di dalam kohesi adalah seperti menggunakan tanda baca yang betul, penggunaan kata hubung yang tepat, perenggan dibina dengan baik, dan juga penggunaan penanda wacana yang betul. Manakala, menurut Asma Haji Omar 1993, koheren bermaksud kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam sebuah wacana, dan aspek-aspek penting yang perlu diutamakan dalam koheren adalah seperti koheren di dalam ayat dengan ayat, koheren dalam perenggan dengan perenggan. Baiklah, salah satu kohesi yang dapat dilihat dalam penulisan artikel ini ialah apabila penulis menggunakan penanda wacana dalam ayat. Seperti yang kita dapat lihat dalam teks yang disertakan dalam slide ini, penulis ada menggunakan penanda wacana seperti selain itu, seterusnya dalam konteks ini. Penggunaan penanda wacana ini adalah bertujuan untuk memudahkan para penulis untuk menyampaikan idea yang ingin disampaikan olehnya. Seterusnya, kohesi yang kita dapat lihat di dalam penulisan artikel ini ialah penggunaan tanda baca yang betul. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam teks yang disertakan dalam slide ini, penulis menggunakan tanda baca seperti koma dan juga titik nokta pada tempat-tempat yang betul dan juga sesuai bagi memudahkan penulis untuk menyampaikan satu ataupun idea-idea berbeza dan tidak menampakkan kejelasan di dalam penulisannya. Seperti dalam ayat ini,
Selain daripada elemen kesedaran awam yang menarik minat beberapa pandangan responden, elemen penyelarasan undang-undang juga turut ditimbulkan oleh dua orang responden dalam memperincikan langkah-langkah yang sepatutnya digunapakai untuk mengatasi alam sekitar di Malaysia ini. Nokta. Kemudiannya disambung lagi dengan ayat yang seterusnya. Di sini kita dapat lihat penulis dapat menyampaikan dua idea yang berbeza dan titik nokta dan juga koma itu memainkan peranan yang sangat vital dalam penyampaian idea oleh penulis. Kohesi seterusnya yang kita dapat lihat di dalam penulisan artikel ini ialah penggunaan kata hubung yang tepat. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan kata hubung dan di tempat-tempat yang sesuai. Sebagai contoh dalam ayat, artikel Nur Syakira, Mat Akhir dan Muhammad Azizan Sabjan 2011 pula membincangkan aspek spiritual dalam elemen-elemen alam sekitar yang disebut dalam kitab Al-Quran. Penggunaan perkataan dan di sana memperlihatkan bahawa terdapat dua orang yang berbeza yang membincangkan aspek spiritual dalam elemen-elemen alam sekitar yang disebut dalam kitab Al-Quran. Seterusnya, kita dapat juga melihat koheren di dalam penulisan artikel ini, iaitu di dalam aspek ayat dengan ayat, di mana ayat yang kedua ini merupakan kesinambungan kepada idea yang ada di dalam ayat yang pertama. Seterusnya, penulis artikel menggunakan bahasa formal di dalam penulisannya, di mana penulis tidak menggunakan bahasa rojak, bahasa basahan, bahasa selanga ataupun bahasa dialek di dalam penulisannya. Kami sertakan teks di dalam slide untuk menggambarkan laras bahasa formal yang digunakan oleh penulis. Namun, bahasa formal ini ditulis dalam keseluruhan perenggan keseluruhan ayat oleh di dalam artikel ini. Kita juga dapat melihat penyampaian yang jelas dan logik di dalam penulisan artikel ini, di mana apabila penulis melontarkan idenya di dalam ayat yang pertama dan kemudiannya disertakan dalam penerangan di dalam ayat yang kedua, penerangannya itu jelas menunjukkan ayatnya itu jelas dan juga logik. Sebagai contoh yang kita dapat lihat di dalam teks yang saya sertakan di dalam slide ini, selain itu, Dr. Mikdar membincangkan punca berlaku isu-isu alam sekitar di Malaysia disebabkan tidak wujud hubungan antara pelaku-pelaku alam sekitar dengan perkara-perkara yang disarankan oleh agama. Ini disebabkan oleh pelaku itu tidak mendalami ajaran agama dan ini menjejaskan kesedaran seseorang itu melakukan perkara-perkara berlandaskan agama, khususnya terhadap alam sekitar. Kita dapat lihat ayat yang disampaikan oleh penulis ini jelas dan logik, di mana penerangannya itu tidak melebih-lebih, informasinya juga betul di dalam penulisannya. Seterusnya, penggunaan bahasa yang teratur dan juga tersusun di dalam penulisan, di mana penulis artikel ini, ayat-ayat penulis dalam artikel ini tersusun, menjadikannya tidak tunggang langgang. Oleh itu, pembaca mudah memahami idea yang ingin disampaikan, ingin dilontarkan oleh penulis, dan pembacanya juga tidak terkeliru dengan apa yang sedang dibacanya. Oleh itu, dengan sekali pembacaan sahaja, pembaca sudah dapat menangkap apa yang ingin disampaikan, apa idea utama yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Seperti mana yang telah dapat dilihat di dalam teks yang saya sertakan di dalam slide ini, kita dapat lihat bahasa yang teratur dan juga tersusun di dalam penulisan. Kami juga menjumpai
tata bahasa yang tidak betul di dalam penulisan artikel ini, iaitu kesalahan tata bahasa ini dapat dilihat di dalam ayat ini. Ia termasuk tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, rasa, faktor-faktor biologi, dan juga fakta-fakta sosial. Perkataan ia di dalam ayat ini tidak boleh berada di hadapan ayat. Oleh itu, ia menjadikan ayat ini salah pada segi tata bahasanya. Seterusnya kita beralih kepada kenal pasti sumber rujukan. Penulisan sumber rujukan yang terdapat dalam artikel menggunakan gaya Publication Manual of the American Psychological Association APA 7 edition, iaitu dari tahun 2020. Garis panduan penulisan rujukan ini digunakan oleh guru dan pelajar yang terlibat dalam penulisan atau penghasilan kerja kursus pada setiap semester pengajian. Antara kepentingan penulisan rujukan ialah: yang pertama, senarai rujukan dapat menjadi rujukan kepada pembaca yang berminat untuk membuat pembacaan dan penyelidikan dengan lebih lanjut. Yang kedua, senarai rujukan dapat membuktikan kesahihan sesuatu penyelidikan. Yang ketiga, senarai rujukan juga digunakan untuk merekodkan sumber maklumat tambahan yang diperlukan. Baiklah, antara sumber rujukan yang kami jumpai di dalam artikel ini merupakan yang pertama, sumber buku. Seperti yang boleh dilihat, buku ini bertajuk Islam dalam Pelbagai Perspektif, Refleksi Pustakawan tentang Islam, yang ditulis oleh Shahram T.M. Sulaiman pada tahun 1997. Namun, penulisan sumber rujukan buku ini tidak menggunakan format APA 7. Kerana jika menggunakan format APA 7, tidak lagi ditulis tempat membuatnya, membuat buku tersebut. Jadi untuk APA ke-7 sepatutnya perkataan Selangor tidak ada lagi, seperti yang boleh dilihat di bawah. Itu ialah format untuk APA yang ke-7. Dan sumber seterusnya ialah sumber artikel dalam jurnal. Seperti yang dilihat, penulis menggunakan sumber artikel dalam jurnal yang bertajuk The Element of Environment and Analysis from the Spiritual Perspective, Malaysian Journal of Environment Management. Jadi dan penulisan sumber artikel dalam jurnal adalah betul oleh penulis mengikut APA yang ke-7. Dan seterusnya, sumber artikel dalam proceeding. Begitu juga dengan sumber ini, ia menggunakan APA yang ke-7. Dan seterusnya, sumber internet. Penulis mengakses satu laman web yang bertajuk Pemanasan Global yang ditulis oleh Ishak Jaino pada tahun 2010, dan format penulisannya juga bersesuaian menggunakan APA ke-7. Jadi sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.